Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Sabtu 26 hari bulan Ogos 2023. Tatkala sekarang ini saya berpendapat bahawa segolongan kecil sahabat-sahabat kita rakyat Malaysia yang bukan Islam beranggapan salah tentang kedudukan Islam dan keluhuran perlembagaan serta kedaulatan undang-undang dari sudut dan isu agama Islam, sampai ke tahap seolah-olah terdapat suatu konsep atau fahaman Islamofobia yang salah di minda rakyat Malaysia sendiri. Dan saya perlu tekankan di sini, kerana sekiranya perkara ini tidak ditangani, maka kita akan ada keadaan di mana orang yang kurang faham konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, tidak menghormati kandungan perlembagaan, akan membuat kenyataan-kenyataan yang bukan bidang kuasa mereka untuk membuat kenyataan. Sedangkan isu itu tidak membabitkan hak agama mereka. Apakah isunya? Yang pertama berkaitan dengan pengislaman seorang remaja 20 tahun yang secara sukarela ingin memeluk Islam yang dibenarkan di bawah perlembagaan, dan pengislaman beliau dilakukan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Adakah itu bercanggah dengan kedaulatan undang-undang? Adakah itu bercanggah dengan kedudukan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Itu isu pertama. Isu kedua adalah untuk memperkenalkan 40 hadis Muslim sebagai suatu rujukan dalam pengajian di sekolah kepada anak-anak Muslim secara khususnya. Adakah itu menjadi pelanggaran konsep kedaulatan undang-undang? Adakah itu melanggar keluhuran perlembagaan? Adakah itu menindas hak orang bukan Islam di bawah perlembagaan? Ini isunya. Bagi isu pertama, saya telah sebelum ini menghuraikan dalam satu siri program Jom Channel bahawa apa yang dibangkitkan oleh segolongan kecil, bukan ramai, segolongan kecil saudara kita yang bukan Islam tentang perkara ini adalah salah. Kerana yang pertama sekali, sekiranya ada mana-mana orang bukan Islam ingin peluk Islam selepas mereka mencapai umur majoriti, maka tidak ada halangan di bawah perlembagaan. Yang ada halangan adalah orang Islam tidak boleh keluar daripada agama Islam. Ini adalah kedudukan perlembagaan. Kita sebagai rakyat Malaysia wajib menghormati peruntukan perlembagaan yang ada, sama ada kita Islam ataupun mereka yang bukan Islam. Maka apabila dalam keadaan di mana seorang yang ingin memeluk Islam berada di masjid dan wakil Perkim menjemput Perdana Menteri yang berada secara tidak sengaja di situ kerana beliau telah pun menghadiri suatu perjumpaan dengan waris-waris mangsa jet di Elmina, dan menjemput Perdana Menteri untuk mengislamkan pemuda itu. Di atas keinginan pemuda itu, bagaimanakah boleh dibangkitkan seolah-olah Perdana Menteri tidak wajar pula mengislamkan pemuda itu? Sedangkan dalam agama Islam adalah suatu kebanggaan, satu anugerah mana-mana individu Islam untuk diberi peluang mengislamkan saudara baru kita. Maka hak Islam Perdana Menteri mengatasi hak keperdana menterian beliau, selagi ianya tidak melanggar perlembagaan dan perundangan, dan memandangkan tidak ada isu berhubung dengan ketidaksukarelaan pemuda itu untuk peluk Islam, maka sepatutnya rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam patut faham bahawa ini bukan isu untuk mereka memberi pandangan salah, apatah lagi pandangan songsang dari sudut kedaulatan undang-undang. Dan perkara ini perlu ditekankan supaya tidak ada salah campur oleh mana-mana pihak
dalam isu agama pihak lain yang boleh menyinggung perasaan dan menimbulkan kemarahan secara tidak betul. Tentang isu kedua, perlu ditekankan bahawa di bawah perlembagaan dikatakan dengan jelas dan mahkamah-mahkamah tertinggi telah membuat penghakiman berkaitan dengan perkara itu, iaitu perkara 3. Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh dianuti dengan aman dan damai. Bermaksud di bawah kes Roman Titular Mahkamah Rayuan yang masih kekal sebagai penghakiman yang sah kerana tidak ada kebenaran diberikan oleh Mahkamah Persekutuan pada masa itu untuk pihak responden Roman Titular merayu, telah melalui penghakiman yang arif Hakim Mahkamah Rayuan Hakim Aziz Rahim mengatakan perkara 3 itu bermaksud walaupun bidang kuasa Islam adalah negeri, tetapi menurut perkara 3 ianya masih menjadi tanggungjawab kerajaan persekutuan, agensi-agensi awam dan kesemua pihak untuk membenarkan pengamatan atau pengamalan mana-mana rukun ataupun amalan Islam oleh orang Islam selagi ianya tidak menindas orang bukan Islam. Maksudnya, kalau Kementerian Pendidikan berpendapat adalah wajar untuk anak-anak Islam dididik daripada asas tentang isu moral melalui penghayatan hadis-hadis sahih, hadis Muslim, maka itu hak dan tanggungjawab kerajaan persekutuan, Kementerian Pendidikan di bawah penghakiman Mahkamah Rayuan itu untuk memperkenalkan dan merujuk serta mengajar anak-anak Islam berkaitan dengan kandungan hadis. Ini bukan untuk diperkenalkan sebagai silibus kepada semua anak-anak termasuk bukan Islam. Jadi ini bukan haknya untuk orang bukan Islam membangkitkan isu untuk membantah kononnya ianya lari daripada paksi konsep pendidikan kerana mereka yang tak faham apa itu keluhuran perlembagaan. Saya syorkan baca penghakiman mahkamah. Bacalah. Fahamlah dan kemudian baru membuat komen. Kerana sekiranya komen anda tak mematuhi kedudukan undang-undang yang diumumkan oleh mahkamah maupun yang berada dalam perlembagaan dan undang-undang, maka nampak sangat komen-komen tersebut berbaur Islamofobia sesat dan salah. Saya harap perkara seperti ini tidak berulang. Kerana seperti mana kita nasihatkan golongan orang Muslim supaya tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung perasaan orang Islam, kerana kita pun diwajibkan di bawah agama kita untuk menghormati orang bukan Islam. Maka begitu juga orang bukan Islam jangan keluarkan kenyataan yang salah berkaitan agama. Kenyataan yang anda tidak mempunyai hak atau kuasa untuk keluarkan. Maka rujuklah balik undang-undang dan penghakiman mahkamah. Sekian. Terima kasih.